wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Dan saya bukanlah termasuk dalam golongan orang yang musyrik, iaitu yang mempersekutukan Allah dengan apa selain daripada Allah. Kita bertasdik di depan Allah, menyatakan ketika doa iftitah kita sebut apa? Wa ma ana minal musyrikin. Itu penakfian bahawasanya kita ni termasuk dalam orang yang musyrik, yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu dengan yang lain. Ketika kita sedang solat itu, kita tidak wajib terlintas dalam hati kita perkara-perkara yang membawa kepada syirik yang samar, iaitu syirik khafi. Seumpama seorang yang mengabdikan diri, mendirikan solat dan segala perbuatannya kerana Allah, tetapi mengharapkan pujian daripada manusia. Ini maknanya syirik khafi. Dia solat, dia beribadah, tapi timbul perasaan untuk dipuji orang, untuk dimuliakan orang, untuk disanjung orang. Ini syirik khafi. Berlakunya syirik dalam amalan hatinya, maknanya bercampur bau dengan niat yang asalnya kena murni, kena khalis, maknanya sempurna, bersih dan sebagainya. Tiba-tiba bercampur dengan dia nak menunjuk supaya orang memuji dia dan sebagainya. Maka berhati-hatilah dan takutlah kalau diri kita terjebak dengan syirik yang sedemikian. Dan kita wajib merasa malu sekiranya perkara itu masih kita lakukan. Kita mengaku bahawasanya diri kita bukan daripada golongan orang-orang musyrik, tetapi sebenarnya kita belum terlepas sama sekali daripada perbuatan yang mempunyai unsur-unsur syirik. Ketahuilah bahawasanya sesungguhnya syirik itu berangkumi semuanya, ada sedikit dan banyak, ataupun yang kecil ataupun yang besar, yang jelas ataupun samar-samar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nak apa? Bila wakaf ini, bila sampai pada perenggan ini, maknanya kita bebaskan pengabdian kita, tidak menduakan Allah dengan sesuatu yang lain. Maknanya kena usaha tidak berlaku syirik dalam kehidupan, hatta dalam solat ataupun di luar solat. Dan akhirnya apabila kita menyebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini satu lafaz yang termaktub dalam ayat Allah. Disebut doa, sebahagian doa iftitah ini maknanya ambil daripada lafaz kalam Allah. Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada lafaznya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Maka ingatlah bahawasanya itulah keadaan seorang hamba yang hilang dirinya, iaitu tidak berkuasa dan tubuh badannya sendiri, tetapi berada dalam kekuasaan Tuannya. Maknanya Allah Maha berkuasa. Yuhyi wa yumit, hidup dan matiku kerana Allah ni, hidup dan mati kita ni dalam genggaman, dalam kekuasaan ilmu Allah. Kita tak mampu nak menyekat suatu kuasa yang boleh menyekat hayat kita ataupun menghidupkan kita. Sifat Allah, sifatnya bagaimana Allah ni maha hidup. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu, sentiasa hidup. Dia menzahirkan sifat dia kepada makhluknya. Kita ini bersifat makhluk, ada masa hidup, ada masanya mati. Jadi bagaimana ucapan demikian tadi apabila timbul daripada manusia yang segala kerelaannya ataupun kemarahannya berdiri serta duduknya, kesenangannya dalam kehidupan, dalam ketakutannya terhadap kematian itu semata-mata kerana dunia, maka itu pastilah sikap yang demikian itu bukanlah sikap yang sebenarnya dan bukanlah sikap yang dituntut. Jika jadi ucapan tadi mestilah timbul daripada manusia yang segala-galanya digantung kepada kekuasaan Allah sahaja. Nak menyatakan apa maksudnya? Kita jangan terpengaruh dengan kata-kata hati kita, yang mana sama ada kehidupan kita ni, kesenangan dalam kehidupan maupun musibah dalam kehidupan ini,
suatu yang sia-sia. Hatta kita jangan terperangkap dengan sifat ataupun takut kepada kematian. Orang yang beriman, bertakwa, lagi mukhlis kepada Allah, dia dengan bijaksana membuat keputusan, iaitu menyediakan bekalan untuk hari akhirat. Maka sampai suatu keadaan, dia mempunyai satu sifat, dia bersedia. Dia buat satu persediaan untuk dia kemungkinan bila-bila masa dia akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam segenap penjuru juzuk kehidupan dia, ketika dia sendiri menyatakan, dia mengulangi kata-katanya dalam doa iftitah itu, inna salati, sesungguhnya salatku, ibadahku, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka dia menterjemahkan dalam kehidupannya setelah dia berikrar dalam doa iftitahnya, maka orang ini insya-Allah dia bersedia, dalam keadaan dia bersedia dan dia berhajat kepada untuk dia Allah jemput dia dalam keadaan yang tenang. Kerana dia telah berusaha untuk menurut dengan usaha ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah ilhamkan. Allah ni maha bijaksana. Dia mengilhamkan kepada hamba-hambanya dalam amal ketaatan. Maka apabila seseorang itu melakukan amal-amal ketaatan yang asalnya ilham daripada Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilham itu, cabang ilham itu, arah takwa itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang sebegini, mana ada insan sebegini keadaannya, maka dia bersedia untuk menemui janji satu demi satu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takkan, dia tidak gelabah untuk menghadapi satu demi satu janji Allah. Ini tahapnya sebagai orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Saya dan kita semua boleh berusaha mencapai makam ini. Namun demikian, sekiranya maknanya kita dengan nada keinsafan, saya dan kita semua, banyak lagi benda yang kita telah ucapkan tak terlaksana pada perkataan, pada perbuatan kita. Sebagaimana kita sebutkan, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Maknanya bila sampai pada wakaf ini, kita kena menginsafi sejauh mana kita telah berjanji dan sejauh mana kita telah melaksanakan apa yang telah kita janji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janji dengan Allah ni satu benda yang amanah, hal yang amanah. Bukan boleh main-main. Ketika dalam solat, apatah lagi di luar solat, kita kena tunaikan janji-janji yang telah aku janji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan maksud apa, khulasahnya, segala urusan maknanya kita gantungkan pada kekuasaan Allah sahaja. Disebut dalam surah Al-Hadid, lahul mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Pada ayat yang kelima, seingat saya, kelima dalam surah Al-Hadid, ayat kelima ke ayat keenam, lahu mulkus samawati wal ard, miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, wa ilallahi turja'ul umur, dikembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah rahsia dalam solat sebenarnya. Bila kita solat dalam keadaan khusyuk, insya-Allah maknanya Allah akan beri ilham demi ilham dari sisinya. Dan disebut di sini, apabila hati seseorang berpaling kepada yang lain daripada solat, ketika solat, maknanya sahwiyahnya bagi peringatan, fazakir, iaitu hai hati. Maknanya kita nyatakan pada hati kita satu teguran pada hati, wahai hati, hai hati, bahawasanya Allah sentiasa memperhatikan kamu. Betapa khuduhnya orang yang bermunajat, yakni berbisik kepada Allah, sedangkan hatinya merayau ke arah lain, laksana orang yang bercakap dengan orang yang amat dihormati untuk menyatakan sesuatu yang mustahak, tetapi secara sambil lewa sahaja. Bermunajat, yakni berbisik merayu kepada Allah Rabb, semestinya dalam keadaan mustahak, di mana pihak lain tidak upaya menunaikannya,
seumpama memohon hidayah dan memberi dan meminta ditambah pahala serta menghapuskan dosa. Ketika itu terasa betapa pentingnya maudhu', iaitu persoalan yang hanya Allah saja yang mampu menunaikan. Tentulah tidak wajar bertindak secara sambil lewa. Akhirnya diumpamakan kita ini waktu solat sebenarnya kita berhadapan dengan Maliki Yaumiddin yang memiliki hari agama. Allah Raja Rabbin Nas. Dalam surah Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung Rabb bin Nas, yang menguasai, yang memelihara, mencipta manusia dan memelihara manusia, hal ehwal manusia. Jadi Rabbin Nas ini subhanallah. Maknanya kita bila solat kita kena tahu hakikatnya kita solat di hadapan Allah, sesempurna sifat bagi Allah. Jadi bukan boleh lebih kurang. Bukan boleh buat lebih kurang, maknanya kita main-main solat ni tanpa dengan nada kesungguhan hati, hadirkan hati dan rasa khusyuk ketika solat. Jadi sebenarnya kita berhadapan dengan satu kuasa yang sedang memperhatikan kita, Al-Basir. Dia mempunyai satu kuasa Al-Alim yang maha mengetahui isi hati kita. Dan dia maha menghisap, Al-Hasib, dia maha menghisap, meneliti setiap apa yang kita ucapkan ataupun apa yang kita lakukan. Sama ada sebelum solat ataupun dalam solat ataupun luar solat. Allah juga sifat Al-Muttaqin, balas balik atas amal perbuatan hamba-Nya. Jadi semua ini bila kita datangkan dengan secara ilmu kita beramal, secara ilmu kita beramal dan secara iman, insya-Allah maknanya lebih tertib, lebih khusyuk dan lebih beradab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama kita menghadap seorang raja yang terhormat, kita ni sebagai seorang yang public, seorang yang tak ada apa-apa sebagai hamba, maka ataupun orang yang awam, tentulah adab dengan sultan dan raja. Kita malu nak cakap sembang kuat-kuat ataupun nak sembang dengan dalam keadaan yang ambil sambil lewa, bercakap lebih kurang dan sebagainya, tanpa susun ayat yang teratur ataupun kemas pada pakaian, bersihkan diri kemudian kemaskan pakaian. Tentulah depan raja ni kita beradab. Apatah lagi Raja Malikin Nas, Maliki Yaumiddin, Rabbun Nas, Rabbin Nas dan sebagainya. Jadi semua perkara ini kalau kita adun ketika solat, insya-Allah maknanya kita lebih beradab dan lebih sopan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah sekadar ini pada